Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwana binti Rosli, memegang KM KAD 220807-042. Di dalam kurikulum permata, terdapat 6 bidang pembelajaran. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang bidang kerohanian. Kurikulum Permata Negara menekankan kepada pembinaan aspek kerohanian yang kukuh dalam jiwa kanak-kanak agar mereka hidup sebagai manusia yang beriman, berpandukan ke arah kebaikan dan amalan yang bersih, jujur dan amanah. Aspek kerohanian amat penting terutama dalam dunia yang penuh cabaran, kemerosotan diri, moral dan akhlak yang baik. Dengan penekanan kepada aspek kerohanian, walau untuk agama apa sekalipun, diharap kurikulum Permata Negara dapat melahirkan modal insan yang bermoral tinggi, produktif dan sayang kepada bangsa dan negara. Dengan sahsiah yang baik, modal insan ini kelak dapat menolak kehidupan yang sia-sia dan menepis pengaruh gejala sosial dan elemen-elemen tidak sihat yang boleh meruntuhkan akhlak manusia. Sahsiah yang baik ini mestilah dibentuk sejak awal usia, iaitu sejak bayi dilahirkan. Maka kurikulum Permata Negara meletakkan aspek perkembangan sahsiah sosio-emosi dan kerohanian sebagai aspek pembelajaran yang utama dalam pendidikan kanak-kanak di taska. Bagi kanak-kanak di taska, pendidik atau pengasuh boleh mengajar mereka membaca doa harian seperti doa belajar, doa makan dan doa masuk tandas. Dengan ini, hasil pembelajarannya ialah kanak-kanak dapat menghafal doa harian dengan baik dan lancar. Di samping itu, kanak-kanak dapat mengamalkan doa harian dalam kehidupan seharian sama ada di rumah atau di mana-mana sahaja kanak-kanak berada. Terdapat kaedah yang sesuai untuk kanak-kanak menghafal ayat hafazan atau doa-doa harian, iaitu kaedah mengulang-ulang ayat-ayat hafazan. Terdapat dua bahagian, iaitu mengulangi hafazan yang masih baru dan mengulangi hafazan yang telah lama diperolehi. Kaedah mengulang-ulang hafazan yang masih baru. Kaedah ini digunakan bagi kanak-kanak yang baru sahaja menghabiskan hafazan atau mereka yang di dalam pertengahan hafazan. Sebagai contoh, seseorang yang telah menghafaz 10 surah pendek, guru mestilah memastikan kesemua 10 surah pendek dapat diulang setiap hari. Jika tidak mampu, bolehlah diselesaikan dalam masa 2 atau 3 hari sekali berdasarkan pembahagian berikut. Hari pertama, mengulang 4 surah pendek yang dianggap lancar dan mudah, ditambah 2 doa harian yang baru, jumlahnya 7 hafazan. Hari kedua, mengulang 4 surah pendek yang dianggap lancar dan mudah, selain 3 di atas, ditambah 2 doa harian yang baru, jumlahnya 7 hafazan. Hari ketiga, mengulang 2 surah pendek dari mana-mana bahagian yang dianggap belum lancar dan sukar diganti. Ini bermakna dalam masa 3 hari, kanak-kanak hendaklah mengulang sebanyak 10 surah pendek dan 4 doa harian. Perlu diingat bahawa tidak semestinya surah pendek atau doa harian yang lebih awal dihafaz akan lebih lancar berbanding dengan surah pendek atau doa harian yang lain. Oleh itu, guru perlulah mengkategorikan surah pendek dan doa harian yang dianggap lancar, kurang lancar dan tidak lancar untuk menentukan surah pendek dan doa harian yang memerlukan kepada kekerapan mengulang. Rekod senarai semak merupakan penilaian yang sangat sesuai digunakan untuk di taska. Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan.
Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada tingkah laku yang berlaku, tingkah laku dapat diperhatikan dan kekerapan tingkah laku itu berlaku dengan menandakan O atau cara lain mengikut arahan dalam senarai semak. Senarai item yang disediakan hendaklah mengambil kira domain kognitif, afektif dan psikomotor. Senarai semak ini juga dapat menyatakan sama ada murid itu boleh atau tidak boleh mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Dengan ini, guru-guru dan bakal guru serta pengasuh di taska boleh menggunakan semua yang telah saya kongsikan bagi mendidik dan melahirkan generasi yang cerdik dan pintar. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.